Merungkai isu semasa, mengupas permasalahan politik, agama dan sosial, mengulas pencapaian dan tawaran kerajaan, ikuti Wacana Siasah setiap Jumaat jam 9 malam bersama hos Muhammad Amir Syafiq, seolah dan serentak hanya di Facebook Badan Perhubungan PAS Kedah, TV PAS Kedah serta radio online Hijab FM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Bertemu kita lagi dalam program Wacana Siasah, anjuran Badan Perhubungan PAS Negeri Kedah pada malam ini. Apa khabar para penonton, sahabat-sahabat di luar sana? Kami doakan mudah-mudahan anda semua berada dalam keadaan sihat sejahtera hendaknya, insya-Allah. Alhamdulillah, kita bertemu lagi pada malam ini untuk membicarakan wacana siasah kita bersama dengan Yang Berhormat Senator Insinyur Teknologis Haji Khairul Nizam Khairuddin, Ketua Penerangan PAS Pusat, yang dapat bersama dengan kita pada malam ini. Apa khabar IR? Alhamdulillah sihat, Syafiq. Alhamdulillah. Pertamanya saya nak ucapkan tahniah di atas pelantikan sebagai Ketua Penerangan baru PAS Pusat. Mudah-mudahan Allah Taala mempermudahkanlah segala urusan penerangan kita, insya-Allah. Allah musta'an, insya-Allah. Sebelum kita memulakan program kita pada malam ini, suka untuk saya nak mengajak para penonton di luar sana untuk kita sama-sama kongsikan program kita yang kita lakukan secara live melalui Facebook Badan Perhubungan PAS Negeri Kedah ini, untuk sama-sama kita manfaatkan kepada kawan-kawan kita yang masih lagi belum dapat bersama dengan kita. Untuk itu saya ingin mengajak para penonton untuk share seluas mungkinlah program kita pada malam ini, untuk sama-sama kita dapatkan sampaikan informasi dan juga apa yang akan kita bicarakan pada malam ini, agar dapat untuk difahami oleh kawan-kawan dan juga sahabat-sahabat kita di luar sana, insya-Allah. Kerana bukan senang untuk kita nak bersama dengan seorang tokoh yang sangat disegani dalam negara kita pada hari ini, dan kunjungan yang berhormat IR bersama dengan kita pada malam ini adalah satu kunjungan yang sangat bermakna pada saya, dan insya-Allah kita akan mengupas pada malam ini satu tajuk yang sangat menarik yang berkaitan dengan cabaran penerangan dalam norma baharu. Kita mengambil kira case study daripada PRN Melaka. InsyaAllah sekejap lagi IR akan berkongsi dengan kita bagaimana cabaran-cabaran yang sedang dilalui, khususnya dalam PAS melalui norma baharu, apabila kita semua pada hari ini sedang masih lagi bergelut untuk melawan pandemik COVID-19. Dan insya-Allah oleh itu kita akan sentiasa bersedia untuk melakukan perubahan agar cabaran dalam menerangkan ataupun cabaran dalam menyampaikan informasi PAS itu khusus kepada ahli dan seluruh ahli masyarakat dapat sampai dengan sebaiknya. Baik, IR yang dihormati, untuk peringkat awal ni saya ingin nak mendapatkan sedikit pandangan daripada IR berkenaan dengan perjalanan pilihan raya negeri Melaka baru-baru ni mungkin dalam konteks penerangan khususnya. Silakan IR. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada semua. Syafiq, saya berasa terharu kerana inilah program saya di dalam studio yang pertama sebagai Ketua Penerangan PAS Pusat. Alhamdulillah. Satu taklifan yang saya terima dengan penuh dengan rendah hati, dan insya-Allah kita dapat laksanakan dengan jayanya sekiranya kita bertindak secara berjamaah berkumpulan. InsyaAllah. Dan saya yakin PAS, khususnya peringkat jentera PAS, melihat kepentingan penerangan ini, khususnya dalam kita berdepan dengan ujian yang akan dilalui kepada semua parti-parti politik, iaitu ujian pilihan raya. Apatah lagi kita ini adalah gerakan Islam. Kalau kita lihat specifically pada suasana PRN Melaka, ia berkempen secara norma baru. Jadi banyak perkara-perkara yang menjadi forte ataupun kehebatan petugas-petugas PAS, iaitu program yang bersifat MOSWA, program yang bersifat rumah ke rumah, warung, kedai kopi dan sebagainya, dikurangkan ataupun ditiadakan kerana undang-undang yang telah ditetapkan oleh SPR. Jadi apabila kita berdepan dengan sesuatu demikian, memanglah dari sudut penerangan kita agak canggung sedikit,
kerana demografi politik di Melaka berbeza di negeri-negeri yang lain. Khususnya ia merupakan kawasan majoriti Melayu, ada kawasan yang lebih daripada 90% Melayu, dan kebanyakannya bersifat luar bandar. Jadi akses kepada media sosial itu barangkali kurang mencapah berbanding dengan golongan bandar. Sebab ada don yang berada di bandar dan ada don yang berada di bahagian luar bandar. Jadi menjadi cabaran besar kepada petugas-petugas PAS. Apatah lagi kita kali pertama bersama dalam pilihan raya ini menggunakan lambang Perikatan Nasional. Maka ia lagi menambahkan lagi cabaran kita untuk menyampaikan maklumat-maklumat khususnya kepada pengundi-pengundi kita sebelum ini. Tetapi alhamdulillah results pun kita dah dapat. Kita redha dengan apa yang kita dapat dan kita sedang menantikan analisisnya. Cuma sebagai analisis awal, alhamdulillah undi kepada PAS bertambah dengan mendadak. Maknanya pendekatan PAS melalui Majlis Syura Ulama dan juga AJK PAS Pusat, dan juga dipersetujui dalam muktamar PAS Pusat baru-baru ini yang kita lakukan di Terengganu. Tindakan menggunakan lambang PN adalah tindakan yang tepat dan membuahkan hasil yang cemerlang kepada PAS dan Perikatan Nasional. Baik, terima kasih Haji atas sedikitlah gambaran berkenaan dengan perjalanan PRN Melaka khusus dari sudut penerangan. Jadi bila kita bercakap di sudut penerangan ni Haji, apakah pendekatan yang akan dilakukan oleh PAS dalam mendepani cabaran baharu daripada kaedah penerangan yang konvensional yang disebut tadi? Kita ada kaedah kita bersembang di kedai kopi, kita sampaikan risalah-risalah, dan sekarang ni ada media-media baharu yang menjadi platform untuk pengundi mendapatkan akses ataupun untuk PAS itu sendiri memberikan penerangan kepada masyarakat. Jadi apakah pendekatan yang akan dilakukan oleh PAS dalam mendepani cabaran ini? Silakan ya. Baik Syafiq, saya melihat strategi kita tetap ada dua cabang strategi kita. Satu, kita mengekalkan dan menguatkan apa yang sedia ada, dan kedua, kita lebih inovatif dalam kita membawa penerangan kepada rakyat. Sebab macam saya katakan tadi, demografi politik berbeza daripada satu negeri ataupun specifically satu tempat kepada tempat yang lain. Ada tempat yang bersifat kampung yang akses internetnya tidak terlampau tinggi. Betul. Dan pengundinya rata-rata pada pengundi saluran 1 sampai saluran 4. Adapun saluran 5, 6 kebanyakannya telah pun berada di bandar, bekerja di Kuala Lumpur, barangkali di Selangor, dan mereka yang akan pulang ke negeri masing-masing. Jadi saya melihat pendekatan kita yang lama perlu diteruskan, diperkasakan. Maknanya tindakan kita untuk memperkasakan UDM ini perkara yang paling penting, ya Syafiq. Sebab bila kita turun ke Melaka, kita lihat bila berlakunya restriction, dikurangkan skop untuk kita boleh berkempen, maka di sinilah pentingnya ada sanak saudara, kekuatan cawangan-cawangan, UDM kita yang sebenarnya mereka telah pun melakukan culaan lebih awal. Jadi bila kita ada data culaan lebih awal, kita boleh melakukan kepungan kepada pengundi-pengundi kita. Di samping kita boleh mengenal pasti pengundi-pengundi baru untuk kita dekati sebelum pilihan raya ataupun sebelum penamaan calon, supaya sebelum tempoh berkempen itu kita telah pun memastikan mereka mendapat maklumat yang tepat dan dapat memberikan undi kepada kita. Jadi media secara tradisional ni perlu diteruskan, dan perlu kita fahami juga rakan-rakan kita yang berada kurangnya akses internet ini, mereka juga bergantung kepada media elektronik seperti TV1, TV2, TV3, dan kepentingan PAS untuk memposisikan idea-idea dan calon-calon serta pimpinan-pimpinannya di dalam media asas ini, media elektronik ini penting supaya sampai maklumat itu ke bawah. Jadi PAS khususnya di peringkat penerangan, kita perlu mengadakan hubungan strategik dengan rakan-rakan kita di peringkat kerajaan, Perikatan Nasional 2.0 sekarang, khususnya kepada Menteri Kemenangan dan Komunikasi, untuk kita memberikan sedikit sebanyak laluan kepada PAS untuk bersama di dalam media-media ini, media elektronik ini seperti TV1, TV2, TV3 dan sebagainya, supaya idea-idea ini boleh disampaikan terus kepada rakyat. Ini strategi yang pertama. Strategi yang kedua ialah inovatif kita di dalam kita membuat strategi penerangan yang baru.
definitely kita akan berbicara tentang memperkasakan media, sosial media. Dan sosial media ini dia ada kita panggil sebagai pendekatan yang berbeza ataupun algoritmnya yang berbeza. Jadi cabaran kepada parti-parti ini khususnya dalam meraihkan undi 18 yang akan diluluskan pada 31 Disember 2021 ini adalah memahami algoritmnya, ya, bila kita nak posting, apa konten yang perlu ada. Sebab dalam media sosial juga kita ada Facebook, kita ada TikTok, kita ada Instagram, kita ada Twitter dan sebagainya. Dan setiap media-media ini mempunyai algoritmanya tersendiri. Bila kita nak posting, apa bahan kita nak posting, bagaimana cara nak posting. Dan di sinilah memerlukan kepada pimpinan-pimpinan kita khususnya untuk difahamkan terlebih dahulu tentang algoritm ini. Kita tidak akan menukar budaya PAS. Sebab budaya PAS DNA-nya tetap sama. Tetapi yang kita tukar cara pendekatan kita. Pendekatan kita yang barangkali lebih bersifat savvy kepada anak muda. Kerana kita tahu anak muda ini adalah game changer kepada PRU ke-15. Sebab dengan adanya pendaftaran automatik undi 18 ini, maka semua pengundi-pengundi yang sebelum ini 21 dan sekarang ini 18, jumlahnya lebih kurang 5.8 juta. Dan pastinya mereka ini akan berada di kawasan-kawasan yang kita nak bertanding. Dan jumlah pertambahannya bukan sedikit. Kebanyakannya rata-ratanya 5 angka penambahannya. Jadi mungkin keputusan PRU ke-14 tidak boleh mencerminkan kebolehmenangan kepada mana-mana parti selagi mana kita tidak consider kepada pengundi baru ini. Sebab itu saya katakan cara kedua adalah untuk memperkasakan sosial media, yang di mana yang paling penting memahami algoritmnya dan menyediakan bahan-bahan yang sepatutnya selari dengan algoritm tersebut supaya maklumat kita boleh sampai kepada anak-anak muda ini. Dan perlu diingat Syafiq, anak-anak muda ni bosan dengan politik. Betul. Kajian telah menunjukkan mereka amat bosan dengan politik. Yang terbaru, kebosanan politik mereka memuncak apabila kerajaan negeri Melaka yang stabil tiba-tiba dijatuhkan sendiri oleh parti yang memerintah, UMNO sendiri yang menjatuhkannya, dan kemudiannya buat balik pilihan raya dalam keadaan yang sepatutnya kita memfokuskan tenaga kita keseluruhannya untuk kita fokus kepada menyelesaikan masalah pandemik ke situasi endemik COVID-19. Jadi ini yang perlu kita fahami. Anak muda milenial ini cara pendekatan mereka berbeza, apatah lagi cara mendapatkan maklumat. Jadi PAS melalui ketua penerangannya dan juga pejabat penerangan ini, kita memfokuskan supaya meningkatkan minat anak muda kepada politik, menunjukkan kepada anak muda sebenarnya ramai anak-anak muda di luar sana ataupun pemimpin politik di luar sana yang sebenarnya ada integriti, dan PAS adalah parti yang juara kepada integriti. Kerana parti kita ini khususnya di Kedah, walaupun kita memimpin dalam setahun ini, tak ada lagi timbul isu tentang rasuah, penyalahgunaan kuasa. Hatta kerajaan PAS Kedah menguruskan dengan baik hubungan di antara Bersatu dan juga UMNO yang sama-sama menggerakkan kerajaan negeri ke tempat yang lebih baik. Ini kelebihan negeri-negeri yang diperintah oleh PAS, yang di mana kita mewujudkan satu kestabilan politik, yang kestabilan politik ini boleh meningkatkan kepada kestabilan ekonomi dan penerimaan ekonomi. Dan kelebihan Kedah ini kami akan ambil untuk diterangkan kepada rakan-rakan kita di negeri-negeri yang lain bahawa track record good governance yang dilakukan oleh kerajaan PAS Kedah bersama-sama dengan bantuan daripada rakan-rakan daripada Bersatu, rakan-rakan daripada UMNO, kestabilan politik ini membolehkan pelabur-pelabur datang ke Kedah untuk memberikan kekayaan kepada rakyat Kedah. Dan inilah yang patutnya kita terangkan kepada semua, sama ada melalui media elektronik ataupun inovasi media baru. Wallahu a'lam. Baik, tadi saya ada sebut kepada kita bagaimana keadaan sekarang pada hari ini, khususnya orang muda lah. Dia orang dah agak bosan bila sebut politik ni. Dia orang rasa macam dia ada satu allergic lah. Bila sebut perkataan politik ni, dia allergic kepada orang muda. Dan ada juga cakap-cakap di luar sana mengatakan bahawa PAS ini khusus untuk ahli dia, ataupun dia ni sangat eksklusif untuk ahli dia. Adakah saya setuju dengan pandangan ini? Sedangkan kalau kita lihat
PAS ini sentiasa terbuka, dan keterbukaan PAS ini sehingga kan boleh untuk disertai oleh kalangan bukan Islam. Kita ada Dewan Himpunan Penyokong PAS dan sebagainya, tapi mungkin di luar sana, ahli masyarakat di bawah sana melihat PAS ini terlalu eksklusif untuk ahlinya. Mungkin di sudut penerangan, kaedah ataupun informasi yang pendekatan PAS ini mungkin tak sampai. Jadi bagaimanakah pandangan YB berkenaan dengan perkara ini? Silakan. Baik. Begitulah Syafiq, kalau ikut peribahasa Melayu, kalau tak ada angin masakan pokok bergoyang kan. Betul. Kecuali kalau ada beruk-beruk atau monyet-monyet yang menggoyangkannya. Tapi asas yang saya nak katakan, pendapat rakan-rakan kita di luar sana ada benarnya. PAS dilihat eksklusif hanya kepada ahlinya sahaja. Jadi tugas kita ialah mengambil pandangan-pandangan ini yang positif ini untuk kita cerakinkan, kita bahaskan, kita lihat apakah kelemahan-kelemahannya, dan pastinya di antara kelemahannya ialah penerangan kita, sebab maklumat itu tidak sampai keluar. Jadi pastinya itu adalah kelemahan penerangan. Jadi alhamdulillah tim penerangan kita yang lepas bersua memahami masalah ini, dan telah dilakukan oleh beberapa penambahbaikan di peringkat penerangan yang lepas, dan tugas saya dan juga tim penerangan yang baru ini adalah untuk memastikan perkara-perkara yang baik dan sistemik telah pun dilakukan oleh pimpinan yang lepas, diteruskan dan ditambah baik. Manakala tim saya yang baru ini, kita perlu mewujudkan lagi lebih banyak ekosistem yang membolehkan mereka-mereka di luar sana memahami PAS inside out, bukan pendukung saja tetapi di luar sana. Dan inilah memerlukan kepada creative in thinking dan innovative in action, berfikir secara kreatif dan bertindak secara inovatif. Dan saya rasa cabaran saya yang pertama adalah untuk mewujudkan tim penerangan yang memahami kepada permasalahan ini. Jadi di antara langkah-langkah awal yang saya lakukan ialah berjumpa kembali dengan tim penerangan yang lama. InsyaAllah akan ada program postmortem yang dilakukan oleh tim penerangan yang lama, yang kita munakasyahkan, kita akan bincang apa kelebihan-kelebihan yang kita dapat dan kita boleh teruskan dalam tim yang lepas, dan apa kelemahan-kelemahan yang boleh kita tambah baik. So daripada kesinambungan inilah baru kita mewujudkan strategi-strategi baru untuk kita pastikan rakyat di luar sana memahami PAS. Dan saya yakin dengan adanya menteri-menteri dan timbalan menteri PAS yang sedang bertindak di kerajaan federal satu, dan esko-esko kita yang berada di peringkat negeri, termasuklah 3 negeri yang kita perintah di Kedah, di Kelantan dan di Terengganu. InsyaAllah saya yakin pemikiran silo yang mengatakan PAS ini duduk dalam satu kelompok sahaja eksklusif akan semakin terungkai dengan melihat bagaimana performance menteri-menteri dan timbalan menteri kita, serta Yang Amat Berhormat Menteri Besar dan esko-eskonya memberikan kebajikan kepada rakyat. Jadi tugas saya sebenarnya mudah kalau ikutkan, sebab terekod dah ada di depan. Semuanya telah dilakukan oleh abang-abang kami, kakak-kakak kami yang berada di peringkat pusat dan juga di peringkat negeri. Tugas kami sekarang ni bekerjasama, engage dengan urustia penerangan di peringkat negeri masing-masing untuk kita ambil best practices yang telah dilakukan oleh kerajaan negeri, dan kita mengambil best practices yang telah dilakukan di peringkat penjagaan kerajaan pusat, khususnya oleh menteri-menteri dan timbalan menteri PAS, dan kita sebar luaskan kepada luar. Baru-baru ni kita dikejutkan dengan kebijaksanaan timbalan Datuk Seri Timbalan Presiden kita, Tuan Guru kita, Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man, bercakap bahasa Melayu di pentas antarabangsa. Dan inilah di hikmah yang Allah Ta'ala berikan kepada pemimpin-pemimpin yang adil, yang rapat hubungannya dengan Allah. Dengan beliau bercakap bahasa Melayu tersebut, rakyat memahami bahawasanya itulah dia nilai bahasa kebangsaan di peringkat dunia. Sedangkan sebelum ini, negara-negara maju seperti Jepun, Perancis dan sebagainya menggunakan bahasa mereka dalam melakukan perbincangan ataupun membuat presentation di luar, termasuk negara Turki. Kenapa kita tidak? Betul. Jadi bila Datuk Seri Tuan Guru Tuan Ibrahim Tuan Man kita menunjukkan contoh, ia membuka mata bukan sekadar orang PAS tetapi rakyat Malaysia secara keseluruhan. Baru dia tahu inilah kualiti menteri daripada PAS. Jadi itulah yang saya katakan,
penerangan kita ni perlu melakukan lebih banyak engagement dengan taruh-taruh kita, khususnya di peringkat federal dan juga peringkat state ini, supaya segala kelebihan-kelebihan ini dapat diangkat dan diceritakan kepada semua. Dan itulah cabarannya, menceritakan memerlukan kepada pelaburan. Pelaburan ini bukan sekadar kepada human resource, tetapi juga kepada pelaburan keuangan, untuk kita adakan tools, peralatan-peralatan dan juga coverage yang perlu kita pastikan sampai kepada taruh-taruh yang kita mahukan, khususnya kepada UD18. Jadi insya-Allah perkara itu dalam penelitian tim penerangan yang baru, kita akan dapatkan semua maklumat daripada tim penerangan yang lama, kita akan carakinkan, kita akan telitikan, dan insya-Allah hasilnya kita akan bentangkan di peringkat PAS pusat untuk kita move forward ke depan lagi, bagi khususnya menghadapi PRU ke-15. Terima kasih R atas penjelasan yang berkaitan dengan gambaran di luar sana lah. Kita dapat lihat memang ada cakap-cakap gitu, macam R sebut lah, kalau tak ada cakap gitu takkanlah pokok nak bergoyang kan. Kalau tidak ada angin takkanlah pokok nak bergoyang. Jadi saya nak lanjutkan juga perkara tadi, apabila kita pada hari ini, kalau kita lihat sekarang ni kita nak menuju ke PRU 15 ni, kadang-kadang kita dah tahu bahawa akan ada pengundi-pengundi muda, first time voters yang masih lagi berusia 18 tahun. Dan kalaulah kita lihat dalam usia 18 tahun ini, ada juga cakap-cakap di luar sana mengatakan bahawa dia orang ni tidak begitu cakna, tidak faham, macam tidak pandai untuk membuat keputusan untuk memilih siapakah pemimpin yang terbaik. Jadi mungkin ada pandangan daripada IR berkenaan dengan perkara ini, bagaimana untuk kita nak pastikan supaya first time voters ini, terutama yang masih berusia 18 tahun ni, dia orang pandai untuk menentukan pemimpin yang baik, dan mungkin PAS ada kaedah ataupun ada pandangan dalam perkara ini. Silakan IR. Baik Syafiq, kita kena faham first time voters ni dia pun adalah anak kepada seorang ibu dan juga seorang ayah. Dia tak lahir sendiri, dia akan ada mak dan ayahnya. Jadi mak dan ayah ini yang perlu memainkan peranan untuk memberikan knowledge tentang politis ini kepada anak-anak mereka di rumah. Jadi penerangan kita jangan terhenti hanya kepada undi 18, tetapi juga kepada ibu dan ayah mereka. Kerana ibu dan ayah mereka ni yang akan memberikan advice, nasihat sekiranya mereka ini bosan dengan politik. Mungkin mak ayah dia kata, zaman PN memerintah better daripada, lebih baik daripada zaman PH memerintah 22 bulan. Jadi sebab dengan adanya dana prihatin, pelbagai package rangsangan ekonomi yang diberikan oleh kerajaan membantu kita sewaktu kita berdepan dengan COVID dahulu, dalam pandemik COVID, yang sekarang ini dalam proses transformasi ataupun proses beralih kepada endemik. Jadi maklum balas ini penting kepada undi 18 untuk mereka-mereka yang baru ini, untuk memberikan undi kepada parti yang sepatutnya. Jadi jangan kita tinggalkan mak dan ayah mereka. Jadi macam saya kata strategi two prong strategi tadi, iaitu secara konvensional juga secara moden, media ini perlu diteruskan lagi. Tinggal lagi macam saya katakan juga, untuk undi baru ni, anak muda ni dia perlukan pendekatan lebih baru, lebih savvy anak muda. Ini cabaran kita, sebab kita tidak boleh hanya berharap kepada Dewan Pemuda PAS ataupun ulama muda PAS ataupun muslimat muda PAS. Yang pada saya, parti PAS memang kita empower kepada tiga-tiga segmen ini. Tapi kita mahukan juga pemimpin-pemimpin yang berpengalaman dalam PAS ini, supaya mereka juga boleh bertindak seperti anak muda. Bukan maksud saya menukar gaya, kan? Tetapi dari sudut bagaimana kita nak presentasi idea-idea mereka dalam bentuk anak muda. Itu cabaran penerangan. Macam Datuk Seri Tuan Guru Tan Sri Datuk Seri Tuan Guru Presiden PAS, seorang yang amat dihormati dunia. Bagaimana kita nak membawa idea-idea beliau untuk difahami dengan mudah oleh anak muda. Jadi mungkin Tok Guru menyatakan matan, hujahnya, pendetailannya perlu kita yang buat video-video ringkas, TikTok dan sebagainya untuk sampai ke bawah, untuk mudah difahami oleh anak muda. Jadi ini perkara yang sedalam pemikiran kami, maknanya idea-idea daripada Datuk Seri Datuk Seri Tuan Guru Presiden PAS, Datuk Seri Tuan Guru Timbalan Presiden PAS, naib-naib presiden, semuanya perlu dibawa ke bawah dengan pendekatan dan cara anak muda, savvy anak muda. Dan kita dah ada idea dah macam nak laksanakan. InsyaAllah bila kita start kita punya running, kita punya inisiatif kita,
akan nampak hasilnya, bagaimana idea-idea ini akan sampai kepada anak muda. Sebab itu dalam kita memberikan kematangan politik kepada anak muda, mereka perlu diberikan ilmu politik. Dan manakah yang lebih baik selain daripada ilmu politik Islam? Sebab ilmu politik Islam ni menekankan kepada elemen integriti, elemen dosa dan pahala, elemen adanya kepercayaan kepada Allah dan hari akhirat. Semua ini akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang ada integriti, pemimpin-pemimpin yang tidak mengambil rasuah, tidak menyalahgunakan kuasa, tidak berjuang kerana nilai diri individu, tetapi berjuang pada konteks rakyat. Jadi ini yang perlu difahami oleh anak bangsa kita yang berusia 18 tahun ke atas. Bukan sekadar Melayu, dia rentas kepada kaum, dia rentas kepada agama, kerana kemajuan sesebuah negara, kemakmurannya, keharmoniannya dikongsi bukan atas nama agama sahaja, tapi dikongsi atas nama rakyat ataupun keluarga Malaysia. Wallahualam. InsyaAllah kita harap mudah-mudahan apa yang disebutkan oleh AR tadi, insyaAllah kita dapat laksanakanlah pada masa akan datang lah, khususnya untuk nak memastikan supaya anak-anak muda ni dia ada satu panduan yang baik untuk dia nak memilih pemimpin pada PRU 15 yang akan datang. Dan sedar tak sedar sekarang ni AR kita dah akan berhadapan pula dengan pilihan raya negeri Sarawak. Sangat cepat. Baru ni kita baru habis dengan pilihan raya Melaka, tapi kita nak masuk dengan pilihan raya negeri Sarawak. Jadi mungkin di sana ada strategi pada PAS ataupun ada mungkin pendekatan yang PAS nak gunakan untuk nak memastikan supaya kemenangan GPS ataupun mungkin ada sebahagian daripada ahli PAS yang akan calonkan menjadi calon, dan bagaimana IR melihat strategi yang mungkin akan digunakan oleh PAS lah dalam menghadapi PRN Sarawak ni. Baik, Syafiq, berkenaan dengan bertanding ataupun tidak, calon kita ke tidak, lambang apa kita nak pakai, itu bukan forum ini. Sebab itu dalam peringkat taktikal, peringkat strategi, yang akan ada tim negotiator kita daripada PAS yang telah pun dilantik dalam mesyuarat AJK PAS Pusat baru-baru ini. Mesyuarat pertama kita selepas PRN Melaka hari Sabtu, hari Ahad tu mesyuarat pertama, baru je beberapa hari sampai ke malam ni lah. Jadi tim negotiator telah pun dipilih dan mereka dalam proses berbincang dengan GPS. Jadi hasilnya akan dibawa ke dalam AJK PAS Pusat untuk diproposkan, dicadangkan. Dan sekiranya ada perkara yang perlu dibawa ke Majlis Syura Ulama, maka dia akan diangkat ke Majlis Syura Ulama, dan kemudiannya setelah mendapat persetujuan ataupun komen feedback daripada Majlis Syura Ulama, maka dia akan pulang semula kepada AJK PAS Pusat untuk dibuat keputusan. Jadi ini strategi yang ada pada PAS lah dari sudut perkara-perkara yang saya nyatakan tadi. Adapun sekiranya kita ambil pelajaran daripada pilihan raya negeri Sarawak yang lepas, yang saya sendiri berada di sana sebelum ni, bersama-sama dengan jentera pemuda pada waktu itu, kita tahu dah bagaimana caranya untuk kita sampaikan maklumat ke bawah. Dan kita tahu, macam saya kata tadi, demografi politik berbeza-beza, khususnya di Sarawak, dengan coveragenya yang agak kurang dari sudut internet. Jadi pada saya banyak pendekatan secara konvensional perlu kita lakukan dalam keadaan kita menjaga SOP dan sebagainya. Sebab itu saya katakan pada awal tadi, kekuatan di peringkat cawangan ataupun UDN amat penting. Sekiranya bila kita berdepan dengan suasana sebegini, bila adanya kekuatan UDM dan cawangan, maka sekarang ini kerja kempen telah boleh dimulakan sebelum penerimaan calon. Jadi program rumah ke rumah, meraihkan mereka di kedai-kedai kopi, ataupun di tempat-tempat pengumpulan masyarakat boleh dilakukan sekarang. Tapi bila berlakunya penerimaan calon, maka termaktublah undang-undang SPR yang tak boleh melakukan pengumpulan secara besar-besaran, tidak boleh memakai labang dan sebagainya. Jadi ambil peluang sekarang. Jadi ini dalam proses negosiasi. Cuma saya dimaklumkan di peringkat Badan Perhubungan PAS Negeri Sarawak telah pun bersiap siaga, dan sebenarnya mereka telah pun bekerja daripada dulu lagi. Betul. Kan? Maknanya lepas PRN Sarawak, mereka telah pun bekerja di peringkat pemuda PAS sebelum ini pun, dan sehingga kini pun kita mengekalkan kecemerlangan pasti seriti yang kita wujudkan di Sarawak. Untuk adanya penambahan penyokong-penyokong PAS pada masa akan datang, legacy punya strategi. Dan saya yakin perkara ini akan diteruskan, dan kami hanya menunggu green light daripada PAS Pusat sahaja. Apakah strategi kita, bagaimana tindakan perlu kita ambil, dan daripada situ kita akan
menggerakkan jentera kita yang telah pun disusun. Gitu. Dan apakah pesanan ataupun nasihat daripada IR kepada pengundi-pengundi di Sarawak lah, khususnya? Saya rasa orang di Sarawak mengetahui bagaimana performance GPS. Okey. Abang Jo telah menyusun dengan baik apa yang telah berlaku di Sarawak. Dan pada saya, rakyat Sarawak matang. Okay. Dan perlu terus memberikan keyakinan kepada tim GPS dengan diketuai oleh Abang Jo untuk pastikan GPS terus memimpin Sarawak, insya-Allah. Insya-Allah. Terima kasih IR atas pandangan dan juga nasihat kepada pengundi-pengundi di Sarawak. Jadi para penonton yang dikasihi sekalian, kita dah sampai ke penghujung rancangan kita pada malam ini, dan alhamdulillah tadi kita dah mendengar sendiri kupasan-kupasan yang telah dikongsikan oleh IR kepada kita berkenaan dengan cabaran untuk menghadapi norma baru dalam konsep penerangan, tetapi bagaimana pendekatan yang akan digunakan oleh PAS dalam mendepani cabaran ini. Dan sebentar tadi IR telah berkongsilah dengan kita berkenaan dengan kaedah-kaedah yang akan digunakan pakai oleh PAS untuk mendepani cabaran dalam norma baru ini. Sekali lagi mewakili Badan Perhubungan PAS Negeri, saya ucapkan terima kasih kepada IR yang sudilah bersama dengan kita pada malam ni, dan saya mohonkanlah kalau boleh IR datang lagi lah, ataupun terimalah lagi jemputan kami sekiranya dijemput pada masa yang akan datang lah. InsyaAllah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Senator Insinyur Teknologis Haji Khairul Nizam bin Khairuddin, Ketua Penerangan PAS baru yang dilantik, dan kita mendoakan mudah-mudahan YB Insinyur dapat melaksanakan tanggungjawab dengan sebaik mungkin, dan bahan-bahan penerangan kita akan sampai kepada sasaran yang sepatutnya, insya-Allah. Dan insya-Allah kepada para penonton sekalian, saya ucapkan terima kasih di atas kesudian untuk bersama dengan kita pada malam ini, dan pastikan kita akan berjumpa lagi pada minggu hadapan pada jam dan waktu yang sama, jam 9 malam setiap hari Jumaat, dengan tajuk-tajuk yang lain. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.